Okey, sekali lagi Ustazah ulang. Okey. Ikut semua. Okey Ustazah. Ba, waw, bo. Ba, waw, bo. Lam, alif, la. Lam, alif, la. Bunyi dia apa? Taya. Ustazah dah ulang 10 kali dah ni. Ustazah lempam muka saya. Mak saya pun tak pernah lempam muka saya. Saya bagi tahu mak saya. Ish, tak baik kan Ustazah tu tampak anak murid dia macam tu. Sebab itulah kita sebagai guru pendidikan Islam mestilah mengamalkan sifat kasih sayang terhadap semua anak-anak murid kita. Macam yang Rasulullah tunjukkan sewaktu berdakwah baginda. Dalam menyampaikan dakwah dan ilmu Islam, Rasulullah tidak pernah menggunakan kekerasan untuk memaksa orang lain menerima dakwah Islam. Sebab itulah ramai pada waktu itu yang masuk Islam oleh kerana sifat penyayang dan juga lemah lembut baginda. Junaid Al-Baghdadi dalam buku susunannya juga menceritakan bahawa Nabi Muhammad SAW juga memanggil kanak-kanak dengan nama-nama yang baik yang mana mereka suka mendengarkannya. Jadi, untuk menjadi guru pendidikan Islam sebagai pendakwah yang berkesan, kita mestilah jadi guru yang penyayang, barulah kita disayangi oleh semua anak murid kita. Puan Misha kan? Ya, saya. Ni report anak Puan. Saya lah Ustazah hari tu yang lempang anak Puan tu. Oh. Saya minta maaf pasal itu nah. Sebab saya duk ajak banyak kali. Ba, waw, bo, lam, alif, la, bola. Bukan tayar tapi dia duk ulang 10 kali tayar. Saya tak tahan. Tak apalah Ustazah, buat macam mana kan. Lain kali kan Ustazah nak bantuan saya, boleh juga. Tak tampak sekali. Oi, boleh. Astaghfirullahaladzim, saya gurau je. Saya Minta maaf lah. Susah tu saya nak jaga anak saya tu. Sebab dia pun memang kat rumah asyik main game saja. Dan ni telefon ni telefon saya duk cari tak jumpa. Tengok dia dalam bilik dia duk guna, duk main bola, duk main FIFA, duk main semua. Orang sakit kepala sungguh lah kata. Itulah. Tak apalah. Tak apalah macam mana pun. Saya pun tak tahu lah buat macam mana. Ustazah ada idea ke? Itulah. Ustazah ada fikir-fikir ni. Ustazah ada idea. Kita boleh berkolaborasi. Bersama-sama untuk membijakkan anak Puan. Ya, betul lah. Ya. Boleh? Boleh. Kira Puan setuju dah ni kan? Saya setuju. Kita share number boleh? Boleh. Number apa? Kalau nak bagi number suami Puan pun boleh. Daripada video tadi, dapat kita simpulkan bahawa guru pendidikan Islam mestilah bekerjasama dengan pihak lain dalam memastikan ilmu dan dakwah dapat disampaikan secara berkesan. Dalam menyebarkan ilmu dan Islam, Rasulullah bekerjasama dengan pihak lain untuk membantu baginda dalam melancarkan proses dakwah. Contohnya di Madinah, Rasulullah SAW menggunakan beberapa orang tawanan perang Badar yang berkebolehan dalam menulis dan membaca untuk mengajarkan kanak-kanak Islam sehingga mereka dapat menguasai kemahiran menulis sebagai jaminan kebebasan mereka. Macam dalam video tadi, untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, Ustazah Marsha memanfaatkan perjumpaan dengan ibu muridnya yang lemah dalam memastikan pengamalan dan penghayatan ilmu diamalkan oleh murid tersebut ketika mereka berada di rumah. Oleh itu, budaya kerjasama hendaklah diperkukuhkan dalam diri setiap guru pendidikan Islam agar objektif penyampaian ilmu dan dakwah dapat dicapai dengan sempurna. Okey kelas. Okey, siapa yang dah siap kerja sekolah semalam? Alamak, seorang ni murid miskin. Seorang lagi tu parents dia kaya. Selalu bagi duit dekat sekolah. Tak boleh nak marah-marah ni kalau dia tak siap. Nanti tak ada pendapatan lah sekolah ni. Pejam mata je lah. Okey, awak dah siap? Dah siap, bagus. Awak? Saya belum siap Ustazah. Belum siap. Saya rasa malas lah. Saya tak suka subjek Ustazah. Saya nak belajar. Tak ada ke subjek game? Asyik pendidikan Islam je. Mesej Ustazah tengok kerja kamu dah siap tu. Buka kan, mana dia? Ni.
Mana? Tak betul ni. Ustazah bukan nak kamu buat macam ni. Salah. Tak betul lah Marsha. Ustazah salah. Ustazah suruh buat jadual kat sini. Dia tak buat jadual pun. Ya Isma. Isma kamu tak buat lagi kan? Tak apalah. Tapi nanti kamu jangan buat salah macam ni. Okey Ustazah. Kamu ni Marsha susah kan salah lah. Penat sezak canda macam ni. Nah. Tengok tak video tadi? Tak baik kan Ustazah tu nak banding-bandingkan murid miskin dengan murid kaya. Kita sebagai guru tak boleh buat macam tu. Kita kena ada sifat adil dalam diri kita. Rasulullah SAW memberi contoh kepada guru agar menerapkan sikap adil dalam diri. Sifat adil Rasulullah terbukti dalam memimpin, iaitu masa kisah kaum Quraisy pernah minta Rasulullah untuk jadi penengah dalam peletakan Hajarul Aswad. Siapa ingat ada perselisihan kan tentang siapa yang berhak nak letakkan batu hitam tu. Dan akhirnya Hajarul Aswad tu diletakkan di atas sehelai kain dan setiap daripada mereka angkat kain bersama-sama. Keputusan baginda ni sangatlah adil dan merupakan bukti daripada sikap adil baginda yang bijaksana. Jadi, sikap adil dalam diri guru ni menunjukkan profesionalisme guru tu, di mana guru kena berlaku adil tanpa kita nak membezakan latar belakang, tahap kognitif murid dan perbezaan warna kulit ataupun harta. Bersikap adil dalam diri guru ni adalah satu proses dalam perkembangan sasiah seseorang murid atau seseorang insan. Bila guru bersikap adil, jadi kita akan dapat tanamkan kepercayaan murid kepada guru, sebab guru dianggap sebagai menghargai perbezaan tersebut dan tak pilih kasih. Jadi mereka tak rasalah terpinggir. Cara GPI bersikap adil ni adalah salah satu dakwah yang berkesan untuk diaplikasikan dalam diri terhadap persekitaran yang pelbagai. Sakitnya perut. Lapar. Marsha, kenapa awak duduk kat sini menangis-nangis? Awak tak pergi makan ke dengan kawan-kawan? Saya lapar. Tapi saya tak ada duit. Kenapa awak tak bawa bekal? Mak saya cakap makanan kat rumah semua dah habis. Lepas tu saya tak ada apa-apa nak makan. Pagi tadi pun saya tak makan apa-apa. Semalam saya tak makan apa-apa. Pagi tu je saya makan biskut. Kenapa awak tak cakap dengan Ustazah? Ustazah boleh bawa kamu pergi makan. Kesian dekat kamu. Saya sedih sebab saya orang miskin. Tak apa, jom Ustazah belanja kamu makan ya. Jom Kak Ustazah. Kita pergi kafe. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Sedih betul. Tahu tak cikgu-cikgu, kita kena ada sikap dermawan dan pemurah. Sikap ni sama dengan sifat Saidina Uthman bin Affan. Beliau amat bermurah hati untuk belanjakan hartanya ke jalan Allah, di mana beliau menafkahkan hartanya sebanyak 300 ekor unta dan 10,000 dinar untuk kegunaan tentera Islam dalam perang Tabuk. Beliau juga membeli sebidang tanah bagi membesarkan Masjid Nabawi dan memerdekakan hamba pada hari Jumaat setiap minggu. Beliau juga membeli perigi rumah dengan harga 35,000 dirham dan menyedekahkan untuk kegunaan orang ramai. Jadi, seorang guru GPI ini perlu bersifat dermawan dan pemurah. Contohnya, GPI boleh aplikasikan pemberian ganjaran seperti memberi hadiah kepada murid sebagai penghargaan kepada mereka. Ini menunjukkan sifat yang pemurahnya guru tu untuk memberi ganjaran kepada murid. Bukan sahaja kepada murid, malah sentiasa pemurah dalam mengamalkan sedekah dalam kehidupan seharian. Sebab tugas guru di sekolah ni tak hanya terikat dengan sesi PDP je kan. Jadi, guru turut menguruskan segala hal di aktiviti luar yang melibatkan pelajar serta mengeluarkan kos sendiri untuk syarikat kelas, kawasan persekitaran sekolah dan sebagainya. Itu pun dah menunjukkan sikap dermawan dan juga pemurah seorang guru. Bersedekah bukan sahaja dengan material, malah bukan material di mana maksud bersedekah dengan kedua-duanya seperti tenaga dan kewangan. Ya Allah, banyaknya nak kena relief ni. Ya Allah, ramai betul cikgu tak ada. Susah bila jadi macam ni. Nak cakap siapa ni? RPH,
Ustazah Isma. Siapa saya? Alhamdulillah dah jumpa Ustazah Isma kat sini. Dan sebab aku tahu dah hari ni ramai cikgu tak ada. Berapa puluh cikgu tak ada. Penat saya nak cari kelas nak untuk relief ni. Sekarang ni saya nak bagi kat Ustazah kelas relief hari ni okay, 9 hingga 10 pagi. Ustazah Marsha pukul 9-10 pagi tu kelas pendidikan Islam juga. Lepas tu dia sebab dia cuti salin 3 bulan. Lepas tu Ustaz Amir Ul dia kelas bahasa Melayu. Tak tahu lepas itu dia tak ada ni, dia pergi mana tak membai pun tak tahu lah kan. Lepas tu tolong ganti saya tu. Lepas pada tu lepas rehat tu Ustazah masuk sat kelas ni. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Macam tu lah boleh tak Ustazah? Mulat orang dah lah banyak kerja ni. Ish, malas betul lah. Aduh. Ish, kenapa lah? Allahu Akbar. Aku kan guru pendidikan Islam. Aku kenalah berusaha untuk menyebarkan ilmu pendidikan Islam di dekat anak-anak murid. Ya Allah, ampuni aku. Ya Allah, maafkan aku. Pukul 8. Berapa banyak kelas tadi kena ganti? Alhamdulillah. Okey macam ni, saya ada 3 kelas. Pertama yang ni sebelum Pagi petang malam full lah. Ya. Tak apa Ustazah, boleh. Saya free. InsyaAllah saya free hari Kamu ni. memang guru pendidikan Islam. Saya rasa saya tak ada kuliah hari ni. Boleh. InsyaAllah boleh. Boleh? Boleh. Terima kasih. Okey, Sama-sama. saya dah masukkan, saya bagi dekat Telegram. Okey. Terima kasih. Kita dah tengok kan dekat video sebelah tadi, guru pendidikan Islam tersebut sabar dengan tugasan tambahan yang telah diberikan kepadanya untuk menggantikan kelas cikgu lain. Walaupun pada mulanya guru pendidikan Islam tersebut agak tidak suka dengan tugasan yang diberikan, tapi nasib baik beliau teringat akan tugas sebenar beliau untuk menyebarkan agama Islam dan bersifat sabar. Sebagai guru pendidikan Islam, kita mestilah mencontohi sifat sabar Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam. Okey. Rasulullah sering diuji dengan ujian yang sangat hebat semasa proses menyampaikan ilmu Islam kepada umatnya. Namun, baginda sering bersabar dengan ujian tersebut. Contohnya, kawan-kawan tahu tak dulu Rasulullah pernah dibaling batu dan dicederakan oleh penduduk Taif kerana mereka menolak ajakan Rasulullah untuk memberikan dakwah kepada mereka. Namun Rasulullah tetap berdoakan mengenai kebaikan kepada mereka walaupun ditanya oleh malaikat untuk memusnahkan kaum tersebut. Baginda tidak pernah sekalipun terdetik untuk mendoakan keburukan kepada orang lain. Sama juga macam guru pendidikan Islam pada zaman sekarang. Walaupun kita tak ada cabaran yang teruk macam Rasulullah pada zaman dahulu, tapi kita ada cabaran kita pada zaman ini. Cabaran kita yang tersendiri iaitu contohnya beban tugasan yang banyak. Jadi kita mestilah sabar dalam menjalankan tugas kita sebagai guru pendidikan Islam. Hubung kait sifat sabar Rasulullah dengan GPI sebagai pendakwah. GPI perlulah bersabar dalam berdakwah terutamanya ketika PDP. Contohnya, GPI bersabar dengan pelbagai kerenah murid seperti tidak menyiapkan kerja rumah, tidak mendengar kata dan sebagainya. Daripada kita memarahi murid tersebut, kita boleh memilih untuk menegur dengan halus, mendengar alasan mereka dan memberikan pujian setelah mereka berubah ke arah kebaikan. Dengan ini, GPI secara tidak langsung telah berdakwah dengan menunjukkan sifat mahmudah sabar kepada murid-murid di dalam kelas. Kesimpulannya, cabaran yang dihadapi oleh GPI pada masa kini tidaklah seberat Rasulullah pada zaman dahulu yang melibatkan kesakitan secara fizikal. Namun, kesabaran yang ditunjukkan oleh Rasulullah ini boleh diambil iktibar oleh GPI sebagai salah satu panduan untuk berdakwah pada zaman ini mengikut keperluan semasa. Ustazah Masya. Oh ya, awak tu. Ustazah. Ustazah kan dah lama mengajar kat sekolah ni. Saya kan baru masuk. Saya sebenarnya tak reti lah buat RPH Ustazah sebab dulu saya belajar RPH tulis tangan. Sekarang tiba-tiba kena bertype. Macam mana ya Ustazah? Saya tak tahu lah. Tak tu senang agama sekejap. Tolong Ustaz. Ni, macam ni. Kiranya yang ni kalau kita nak tulis. Ni, Isma. Ya Ustazah. Ustazah baru teringat satu benda. Ni, nanti hujung minggu nanti, hari Jumaat, pukul 9 pagi, ada program menulis RPH untuk pendidikan Islam. So, boleh nanti semua join. Betul ke Ustazah? Hari Jumaat ni? Hari Jumaat ni. Pukul apa? Pukul 9 pagi 9 pagi. sampai 9 malam.
Saya kena pin ni sebab saya memang tak tahu macam mana nak tulis ni. Lepas tu biasalah kan nak menyebarkan ilmu ni kena berusaha sikit lah. Betul. Pukul 9 lah. Boleh lah. Jom pergi 2 Ustazah. Tak, Ustazah tak apa. Ustazah dah tahu dah. Ustazah yang bagi ceramah nanti. Loh, patut. Bagus kan guru pendidikan Islam yang tadi tu. Walaupun dia tak tahu macam mana nak tulis RPH, tapi dia berusaha untuk mendapatkan ilmu dengan bertanyakan soalan kepada guru-guru yang berpengalaman dan juga melibatkan diri dengan menyertai bengkel-bengkel yang berkaitan. Sifat mencintai dan mengembangkan ilmu pengetahuan ni kita boleh contohi daripada sifat Saidina Umar Al-Khattab. Kawan-kawan tahu tak, Saidina Umar Al-Khattab ni amat menghargai ilmu pengetahuan dan sentiasa menggalakkan umat Islam menambah ilmu pengetahuan. Banyak usaha yang Saidina Umar buat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Contohnya, Saidina Umar berusaha untuk mengembangkan pengajaran Al-Quran apabila beliau menghantar guru-guru agama ke pelbagai wilayah untuk mengembangkan pendidikan. Contohnya, salah satunya adalah Abu Sufyan yang dihantar ke kawasan pedalaman. Dengan cara ini, dakwah Islam dapat disebarkan dengan baik. Begitu juga kita sebagai guru pendidikan Islam. Kita mestilah mengembangkan ilmu pengetahuan kita sama ada dari segi pedagogi ataupun pengetahuan ilmu pendidikan Islam seperti hukum hakam, hukum fiqh dan juga sebagainya. Sifat mencintai dan mengembangkan ilmu pengetahuan ni memang tak akan berpisah daripada mana-mana guru, terutamanya guru pendidikan Islam. Guru pendidikan Islam haruslah mencintai dan berusaha untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sebagai salah satu cara untuk berdakwah. Guru pendidikan Islam mungkin tak mampu untuk menghantar wakil mengajarkan ilmu agama, tapi kita sebagai guru pendidikan Islam sendiri boleh menjadi penyampai ilmu agama. Contohnya, GPI sendiri boleh mengadakan kelas agama tambahan seperti kelas membaca Al-Quran kepada murid turus. Kelas tersebut boleh dilakukan di luar waktu PDP, contohnya secara Google Meet pada waktu hujung minggu ataupun pada waktu malam. Selain itu, guru pendidikan Islam juga boleh melibatkan diri dengan ceramah-ceramah di kawasan kejiranan, di sekolah dan juga sebagainya. Secara tak langsung, GPI telah berdakwah mengenai ilmu Fardhu membaca Al-Quran dengan lancar dan bertajwid kepada murid-murid. Kesimpulannya jelas di sini bahawa GPI boleh mengambil inspirasi daripada sifat mencintai dan mengembangkan ilmu pengetahuan oleh sahabat Rasulullah iaitu Saidina Umar Al-Khattab sebagai salah satu cara untuk menjadi pendidik yang misali. GPI perlulah berusaha untuk meningkatkan ilmu pengetahuan diri agar dakwah dapat disebarkan dengan lebih meluas. Sekian, terima kasih.